Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Terima kasih sekali lagi kepada Kepala Yang Dipertua di atas ruang untuk pemahaman bersama dengan semua ahli Dewan bagi membahas RUU Undang-Undang Perbekalan 2025 yang juga dikenali sebagai Belanjawan 2025. Saya yakin rakan-rakan ahli parlimen yang lain sudah membangkitkan berbagai perkara yang berkaitan dengan kebajikan dan keadilan untuk semua golongan rakyat, seperti isu perluasan cukai SST, penyesaran subsidi petrol, pendidikan serta kesihatan, gaji minimum dan sebagainya. Saya juga bersetuju dan menyokong semua cadangan-cadangan yang baik untuk rakyat, tak kira dari sebelah sini atau dari sebelah sana. Jika ianya merupakan suatu kebaikan untuk negeri dan negara kita, dan mana-mana yang merupakan teguran kepada kerajaan, anggaplah itu tandanya kita sebagai manusia biasa. Sebagaimana satu ungkapan, to err is human, dengan izin. Bahawa kita senantiasa perlu berusaha untuk menyediakan bajet terbaik, tetapi tentunya ada kelemahan yang kerajaan perlu akui dengan hati terbuka dan ianya masih boleh diperbaiki. Tuan Yang Dipertua, sebagaimana yang pernah saya nyatakan dalam Dewan Yang Mulia ini dan juga disebut oleh semua ahli-ahli Dewan yang lain, sesebuah kerajaan mempunyai tanggungjawab terhadap semua peringkat dan golongan rakyat, tak kira latar belakang mereka, agama, kaum, tua, muda, miskin, hatta orang berada dan kaya sekalipun ada hak yang wajar ditunaikan oleh negara kepada mereka dan vice versa. Oleh yang demikian, dalam usaha untuk menambah sumber kewangan negara demi pembangunan ekonomi dan sosial, kerajaan mestilah cermat dan berhati-hati agar dalam masa yang sama ia turut mengurangkan bebanan yang ditanggung oleh rakyat dan turut berlaku adil kepada semua. Inilah intipati maksud firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat 8 yang bermaksud, hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa jua, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Sebagai contohnya, apabila disebut mengenai T15 yang dirujuk sebagai maha kaya, kita terpinga-pinga kerana T15 yang tidak jelas perinciannya ini sebenarnya jauh dari ungkapan maha kaya yang sebenarnya ditulis dalam teks bajet sebanyak 3 kali dan diulang dalam ucapan sebanyak 8 kali semasa pembentangan. Perkara threshold sama ada T15, T10 atau T5 ini wajar ditentukan lebih awal dengan cermat dalam merangka sesuatu bajet dan bukannya disesuaikan definisinya apabila sedar kelompok ini bukanlah daripada kelompok maha kaya. Apapun alhamdulillah, kerana kerajaan bersifat responsif dalam hal ini untuk menentukan threshold baru kelompok ini, sebagaimana yang dilaporkan oleh media pada hari semalam sebagai T10. Kita pun tak tahu betul atau tidak lagi. Penentuan yang baru ini juga, kerajaan juga masih mesti bersifat adil kepada mereka. Tak kiralah siapa ada daripada golongan T10 atau T5, kerana golongan ini juga akan bertanya, motivasi dan perkhidmatan apa yang akan kami dapat dengan membayar cukai yang paling banyak ini. Tuan Yang Dipertua, dalam pembangunan ekonomi sesebuah negara, ia sering terkait dengan kesan sampingan, terutama berkaitan dengan kelestarian sumber ataupun sustainability resources dengan izin. Di atas kesedaran ini, usaha membangunkan ekonomi dan teknologi hijau semakin menjadi penting untuk diusahakan. Sebuah kajian antarabangsa yang bertajuk Motivation for a Sustainable Ethos dengan izin yang diterbitkan oleh Springer Link pada Januari 2023 membuktikan bahawa penerapan prinsip pembangunan mampan dalam sesebuah polisi mampu untuk memberikan manfaat dan kesan positif kepada ekonomi dan masyarakat awam. Terutama ianya akan menjadi keperluan satu keperluan kepada syarikat besar luar negara. Justru dalam membangunkan sektor ekonomi dan teknologi hijau ini, selain menjadikan matlamat pembangunan mampan SDG sebagai kayu ukur prestasi, Indeks Prestasi Alam Sekitar atau Environmental Performance Index EPI dan Indeks Masa Depan Hijau atau The Green Future Index GFI wajar juga dijadikan sandaran oleh kerajaan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, EPI dan GFI ini diasaskan oleh Yale University dan MIT Technology Review Insight. Selain mempunyai indikator yang menyeluruh, ia juga mendapat pengiktirafan daripada Forum Ekonomi Dunia WEF.
Tuan Yang Pertua, ramai yang khawatir pembangunan Mampang ini hanya layak dilaksanakan di negara maju kerana ia melibatkan suatu kos yang tinggi. Namun saya percaya di sana terdapat berbagai cara yang boleh diterokai untuk mengatasi cabaran ini. Antaranya ialah pihak kerajaan membentuk suatu kerjasama awam swasta yang dirangka melalui Pelan Induk Kerjasama Awam Swasta yang bukan sahaja memanfaatkan negara di peringkat antarabangsa, bahkan turut memberikan peluang kepada negeri-negeri untuk melaksanakan pembangunan yang lebih berdaya saing. Kita perlu menyadari bahawa pembangunan negara ini tidak akan terlaksana dengan jayanya jika kita bersikap pasif di peringkat antarabangsa. Justru itu dalam hal ini saya menyokong kedudukan Malaysia yang telah pun dipilih sebagai rakan negara di dalam blok Pakatan BRICS yang kini dipengusikan oleh Rusia. Bukan sahaja ia memberikan pilihan pada negara kecil seperti Malaysia dalam menentukan naratif geopolitik antarabangsa, bahkan turut memberikan peluang ekonomi yang luas, terutama dalam aspek perdagangan, pelaburan dan perkongsian sumber. Apa yang penting ialah Malaysia mestilah memanfaatkan peranan strategik dalam BRICS ini untuk memajukan pembangunan mampan, inovasi teknologi dan kemakmuran inklusif, di samping mengukuhkan rangka perdagangan yang berdaya tahan, mempelbagaikan kerjasama global dan meletakkan Malaysia di kedudukan hadapan dalam sektor ekonomi hijau dan pembangunan digital. Supaya penyertaan kita dapat dioptimumkan, saya menggesa pihak kerajaan untuk membentangkan kepada Dewan Yang Mulia ini mengenai objektif yang boleh dicapai ataupun achievable objectives dengan izin, petunjuk prestasi yang boleh dinilai atau measurable performance indicators dengan izin, dan langkah-langkah strategik yang mungkin diambil untuk menunjukkan tindakan serius penyertaan ini akan memberi hasilnya, dan bagaimana pihak di negeri-negeri yang ada dalam negara kita ini, bagaimana pihak syarikat berkaitan kerajaan atau GLC dan syarikat-syarikat tempatan boleh sama-sama mengambil manfaat daripada penyertaan dalam BRICS ini. Di masa yang sama, negara kita juga perlu memanfaatkan dan mengusulkan supaya kerjasama spesifik bidang tertentu seperti ekonomi, perdagangan, teknologi, iaitu di kalangan negara Islam tertentu dapat kembali di meja rundingan untuk dilaksanakan, seperti pembentukan D8 Organisation for Economic Cooperation atau D8 yang pernah diwujudkan pada tahun 1996 selain daripada berusaha untuk menggerakkan kembali organisasi sedia ada seperti OIC yang tidak begitu berdaya di waktu ini. Tuan Yang Dipertua, selain daripada itu, sebagai sebuah rantau yang aman walaupun terdiri daripada pelbagai latar belakang budaya, agama dan bangsa, Malaysia seharusnya memainkan peranan penting sebagai pengerusi ASEAN. Di dalam ruang yang diberikan ini, wajarlah beberapa isu berbangkit seperti kedaulatan Laut Cina Selatan diselesaikan secara diplomasi dengan mengambil pendekatan win-win situation dengan izin, selain memaksimumkan manfaat untuk kepentingan bersama, terutamanya dalam hal keterjaminan makanan dan perluasan pasaran perniagaan. Saya mengharapkan agar Malaysia dapat memimpin ASEAN dengan visi yang jelas dalam menggerakkan integrasi serantau, pertumbuhan mampan dan transformasi digital. Kita seharusnya memperjuangkan dasar yang saksama, ketahanan alam sekitar dan memperkukuhkan kerjasama strategik di luar rantau ini untuk memastikan ASEAN menjadi blok yang padu dan inovatif serta bersedia menghadapi cabaran global. Tuan Yang Dipertua, Tuan Timbalan Yang Dipertua, saya mengucapkan terima kasih kepada Larut selaku Ketua Pembangkang yang membangkitkan isu berkaitan royalti petroleum untuk Terengganu. Tuntutan kami di Terengganu, walau setengah pihak menjadikannya sebagai keputusan dan penderaan politik, Kemaman bersama dengan rakan-rakan yang lain akan terus menyampaikan pendirian dan hasrat rakyat supaya royalti petroleum pada negeri dipulangkan terus kembali ke akaun negeri seperti mana yang diamalkan sejak sekian lama. Inilah antara contoh yang berlaku apabila tujuan politik mengatasi segalanya, maka ditimbul dan digunakanlah pelbagai alasan seumpama mengalih tiang gol dan berbagai syarat baharu untuk menidakkan tindakan penyaluran wang royalti petroleum secara terus kepada kerajaan negeri. Tuan Yang Dipertua, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tambun selaku Menteri Keuangan dan Perdana Menteri kerana terdapat beberapa projek diumumkan secara langsung untuk negeri Terengganu di dalam ucapan pembentangan belanjawan baru-baru ini. Ianya adalah berkait dengan ikhtiar yang pertama pembangunan terangkum, yang kedua menangani musibah bencana,
Ketiga, kerangka insentif pelaburan baharu. Keempat, pembaikan kemudahan pelancongan sempena tahun melawat Malaysia 2026. Kelima, berkaitan peralihan tenaga. Keenam, pemerkasaan Tibet, dan ketujuh, pendidikan anak-anak autistik. Terima kasih daripada kami. Namun begitu, apa yang menarik perhatian saya adalah terdapat syarat yang diletakkan bagi peruntukan di setengah negeri seperti berdasarkan prestasi. Namun tiada syarat ini pada di setengah-setengah negeri yang lain. Saya mencadangkan agar suatu kaedah atau formula yang lebih jelas diperkenalkan agar negeri yang dikategorikan ini tidak dipinggirkan. Namun pada masa yang sama, negeri maju terus menerima geran serta peruntukan yang lebih tinggi. Tambah pula bagi memastikan elemen ketulusan dalam setiap pemberian kepada negeri-negeri, maka amat wajarlah Kerajaan Persekutuan melaksanakan fungsi pelaporan terhadap semua peruntukan yang disalurkan, termasuklah peruntukan istimewa atau special allocation dengan izin. Dan yang paling penting juga, memastikan setiap laporan tersebut boleh diakses oleh masyarakat awam di negara ini. Kalau boleh, Kemaman setujukah dengan apa yang disebut oleh Ketua Pembangkang supaya ada dasar fiskal federalism yang lebih adil dan saksama untuk negeri-negeri? Terima kasih kepada Indra Mahkota, sangat bersetuju dan minta itu dimasukkan dalam ucapan saya. Maka sudah tiba masanya kerajaan memperkenalkan mekanisme baru. Contoh seperti Independent Grant Council dengan izin sebagaimana yang diamalkan di Australia dan Pakistan agar pemberian kepada negeri diberikan secara berobjektif dan tidak dipengaruhi oleh sentimen politik kepartian yang akhirnya rakyatlah yang menjadi mangsanya. Selain daripada itu juga, dalam mencapai keseimbangan dan keadilan dalam perkara yang melibatkan federalisme fiskal yang disebutkan dalam soalan tadi, maka adalah lebih baik dilaksanakan reformasi juga di peringkat dalam fungsi dan operasi Majlis Keuangan Negara supaya ianya menjadi forum dan ruang untuk negeri-negeri bagi terus berkembang maju. Tuan Yang Dipertua, di kesempatan ini juga saya ingin menyentuh beberapa perkara secara sedikit berkenaan dengan sektor pendidikan tinggi. Dari aspek peruntukan, Kementerian Pendidikan Tinggi menerima peningkatan hingga 10.4%, iaitu kepada 18 bilion dan merupakan antara kementerian yang menerima peruntukan tertinggi. Justru itu saya mengharapkan pertambahan peruntukan ini dapat menyediakan solusi terhadap isu-isu besar dalam sektor pendidikan tinggi seperti underemployment dengan izin yang masih menghantui para graduan kita, ketidakseimbangan gender di sektor pengajian tinggi, isu ketahanan mental yang menyusut dan sebagainya. Geran-geran pendidikan untuk pensyarah muda khususnya haruslah dikembalikan dengan lebih meluas tanpa mengenepikan pensyarah dan penyelidik kelompok pertengahan yang wajar juga ditambah sediakan dengan jumlah yang munasabah di semua sektor bidang pengajian. Jika tidak ditangani secara efektif, isu seperti ini dikhawatiri akan merencatkan fokus utama dalam pembangunan pendidikan tinggi di Malaysia seperti penyediaan bakat terbaik negara serta perkongsian dan pemindahan ilmu pengetahuan. Sila gulung. Seminit. Sila gulung. Mengakhiri ucapan saya pada hari ini, suka untuk saya menyampaikan beberapa permintaan daripada kawasan Kemaman bagi mendapatkan perhatian kerajaan untuk diteliti dan diambil tindakan. Bagi sektor kesihatan, dicadangkan penaik tarafan beberapa buah klinik, iaitu klinik Batu 2.5, klinik Cukai, klinik Kuala Kemaman dan klinik Kemasih. Permintaan ini mengambil kira faktor pertambahan jumlah pesakit dan kemudahan infrastruktur yang lebih baik. Kedua, disebabkan pertambahan penduduk dan penempatan di kawasan tertentu yang memerlukan pertambahan kekuatan anggota keselamatan dan dengan kewujudan pertambahan kawasan industri, saya mohon perhatian dan tindakan kerajaan untuk menaik taraf pondok-pondok polis di Kemaman, menaik taraf perjawatan ketua polis balai dan ketua polis daerah kepada jawatan hakiki yang lebih tinggi. Saya akhiri ucapan saya, perbahasan saya ini dengan potongan ayat 134 surah An-Nisa yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang sentiasa menegakkan keadilan dan menjadi saksi kebenaran kerana Allah, sekalipun terhadap diri kamu atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Semoga ia menjadi pedoman kita bersama dan sekali lagi terima kasih Tuan Yang Dipertua.